Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Chan Swet Fong dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Syamil bin Muhammad Tamizi dari kelas DKA 1B, nombor matrik 15 DKA 20F1008. Di sini ingin membincangkan faktor-faktor yang mendorong kepada pelakuan rasuah dan kesan-kesan pelakuan rasuah kepada masyarakat dan negara. Okey, sebagai permulaan, saya ingin menceritakan dan memperkenalkan apakah itu rasuah yang boleh membawa kesan kepada masyarakat dan negara. Rasuah ialah penyakit sosial yang boleh mencemarkan imej sesebuah negara dan rakyat. Perbuatan rasuah tidak seharusnya menjadi amalan yang berterusan sehingga sukar dibendung dan dibanteras kerana ianya boleh memberi kesan buruk pada masa akan datang dan membawa kehancuran kepada seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Seterusnya, ini adalah statistik kes individu yang ditahan disebabkan pelibatan diri dalam kes rasuah daripada tahun 2014 hingga 2019. Ianya berjumlah 5,186 jumlah tangkapan yang telah dibuat. Seramai 2,428 atau 46.8% adalah daripada penjawat awam. Kes rasuah melibatkan golongan muda yang berumur 40 tahun ke bawah dan mempunyai kes yang disahkan 2,740 individu yang telah ditahan. Kemudian, mari kita membincangkan faktor yang mendorong seseorang itu kepada pelakuan rasuah. Yang pertama, sifat tamak dan tidak bersyukur, NGO, iaitu N adalah need, keinginan, G adalah greed, tamak, O adalah opportunity, peluang. Keinginan yang melebihi kemampuan dan menjumpai peluang yang terbuka boleh mendedahkan seseorang itu kepada pelakuan rasuah dan tidak pernah rasa cukup dengan apa yang ada dan hanya mahukan kehidupan yang mewah dengan cara mudah. Yang kedua adalah kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi. Ianya juga adalah antara faktor yang terbuka kepada penyelewengan, khususnya rasuah, disebabkan oleh kurang penyelaan di dalam tempat kerja, tiada pemantauan tugas masa bekerja, lembab menjalankan dan menyiapkan tugas yang diberikan oleh majikan, lalu ianya mengambil alternatif untuk mengupah seseorang untuk menyiapkan kerjanya dengan mudah dan cepat. Seterusnya, disebabkan kelemahan iman dan ketakwaan dalam diri seseorang, ianya tahu bahawa rasuah dilarang oleh agama dan undang-undang. Ianya akan tetap lakukan atas sebab mahu hidup mewah, ingin menunjuk-nunjuk, tidak pernah cukup apa yang ada dan ingin cepat kaya. Yang keempat, atas faktor sosial dan budaya. Di Malaysia, ramai yang mengamalkan tradisi memberikan hadiah dalam bentuk wang dan benda, seperti sempena menyambut hari perayaan dan hari yang istimewa. Contohnya, Hari Raya Cina, Hari Perkahwinan dan sebagainya. Ianya telah memberi kesempatan kepada perasuah dan penerima rasuah untuk melakukan rasuah sama ada diminta, disogok atau diumpan tanpa disedari. Yang kelima, atas faktor kontrak seseorang atau satu industri seperti perebutan tender dalam pembangunan. Ia akan mendapatkan tender dengan berusaha untuk memenangi hati pegawai pengurusan atau pembuat keputusan dengan merasuahkan mereka. Ia adalah jalan pintas untuk mendapatkan tender, mempercepatkan bayaran, melepaskan hukuman atau tindakan jika gagal atau lambat menyiapkan projek dan sebagainya. Ini adalah satu contoh kes rasuah oleh bekas Menteri Kewangan
yang mengakui tidak bersalah atas pertuduhan rasuah projek Terowong pada 7 Ogos 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia. Akhir sekali, atas faktor politik, parti atau wakil rakyat didapati selalu menggunakan kesempatan dalam berbakti kepada masyarakat seperti menerima dan memberi rasuah dalam bentuk wang dan benda tanpa masyarakat sedari, hanya untuk mendapatkan kuasa memenangi pemilihan jawatan politik, mengumpul kekayaan, menagih populariti dan sebagainya. Seterusnya, mari kita berbincang tentang kesan pelakuan rasuah kepada masyarakat dan negara. Yang pertama, kesan rasuah kepada individu. Ianya akan menyebabkan seseorang itu kehilangan pekerjaan, kejatuhan moral atau maruah, menerima hukuman, menghancurkan keharmonian hidup berumah tangga dan keluarga terabai. Seterusnya, kesan rasuah kepada masyarakat. Ianya boleh mengakibatkan ketidakadilan atas sebab mengenepikan hak-hak orang tertentu, menggalakkan jenayah dan melindungi penjenayah, membebankan golongan orang susah dan hanya boleh memburukkan lagi taraf kemiskinan kerana sumber-sumber yang telah ditetapkan bagi membantu rakyat miskin telah diselewengkan. Dan akhir sekali, kesan rasuah kepada negara. Ianya akan menjejaskan kecekapan dan integriti sesebuah pentadbiran. Ianya juga akan menjejaskan sosial serta kestabilan politik dan keselamatan. Lalu, tumpuan pembangunan akan menjadi tidak seimbang, kenaikan kos barang dan perkhidmatan boleh mengurangkan pendapatan negara, malah menurunkan mutu dan kualiti kerja atau produk yang dihasilkan oleh negara. Ini adalah maklumat orang yang telah saya mewawancarakan. Nama beliau ialah Wan Ahmad Hakimi bin Wan Muhammad Azrul yang berumur 26 tahun, menetap di Pasir Mas, Kelantan. Beliau berstatus bujang dan beliau adalah CEO Maju Berhad. Assalamualaikum Encik, boleh saya mewawancara Encik sebentar? Boleh. Pada pandangan Encik sebagai individu, sebagai masyarakat, apakah kesan terhadap individu yang terlibat dalam aktiviti rasuah? Pada pendapat saya, kesan terhadap individu yang terlibat dengan rasuah, pertama, individu tersebut akan kehilangan kerja kerana disenarai hitamkan dalam syarikat tersebut dan di dalam negara. Dan jika disahkan individu tersebut terlibat dalam aktiviti rasuah, individu tersebut akan ditangkap dan dikenakan hukuman. Seterusnya, kesan daripada dikenakan hukuman tersebut, individu tersebut akan terjatuh maruahnya dan maruahnya akan tercemar. Akibat daripada itu, keluarga individu tersebut akan terabai kerana tiada penjagaan daripada individu tersebut. Itu sahaja. Terima kasih Encik. Ini adalah maklumat orang yang kedua yang telah saya mewawancarakan. Nama beliau ialah Muhammad Syamil bin Hamidi yang berumur 19 tahun. Beliau menetap di Kota Damansara, Selangor. Status beliau adalah bujang dan pelajar politeknik. Saya mewawancara Encik sebentar. Waalaikumsalam. Boleh silakan. Pada pendapat Encik, apakah faktor seseorang itu boleh terlibat dengan gejala rasuah ni? Okey, antara faktor yang menyebabkan mereka mendorong kepada pelakuan rasuah, pada pendapat saya, mereka adanya sifat yang tamak dan tidak bersyukur. Sifat ini menyebabkan keinginan yang melebihi kemampuan mereka dan menjumpai peluang yang terbuka. Seperti contoh,
mereka rasa diri mereka bebas untuk melakukan apa saja, untuk membuat benda yang kotor seperti memberi ataupun menerima wang dengan secara terbuka. Ini menyebabkan mereka senang terjerumus dengan rasuah. Selain daripada itu, Encik. Selain daripada itu, faktor dia kelemahan kepimpinan dan pengurusan dan organisasi. Dia lebih kepada faktornya lebih kepada di tempat kerja lah. Seperti kurang penyeliaan di tempat kerja, tiada pemantauan tugas di semasa bekerja. So ini menyebabkan mereka rasa diri mereka Bebas. tidak bebas. Yes, mereka rasa diri mereka bebas untuk melakukan apa saja, sehingga menyebabkan mereka melakukan rasuah. Terima kasih Encik atas pendapat dan masa yang Encik berikan kepada saya. Okey, sama-sama. Terima kasih juga kerana sudi memilih saya untuk diwawancarakan. Okay, terima kasih Encik. Dan ini adalah maklumat orang yang ketiga yang telah saya mewawancarakan. Nama beliau ialah Muhammad Haikal bin Syahrul Rizal yang berumur 29 tahun, menetap di Kuala Kangsar, Perak. Beliau berstatus telah berkahwin dan pekerjaan beliau adalah seorang jurutera bangunan. Assalamualaikum Encik. Boleh saya mewawancara Encik sebentar? Waalaikumsalam. Boleh teruskan. Okey. Apakah yang Encik faham tentang rasuah dan pendapat Encik tentang gejala rasuah yang sedang meningkat ni? Okey, apa yang saya faham tentang rasuah ni dia sesuatu perkara yang kita memberi ataupun menerima barang ataupun duit untuk kepentingan diri kita sendiri. Okey, pada pandangan saya tentang kes rasuah sedang meningkat ni pula, patutnya pihak kerajaan harus meningkatkan lagi undang-undang ataupun memperketatkan lagi undang-undang supaya kes rasuah ni dapat dibendung, kerana kes rasuah ni boleh mencemarkan nama negara dan negara akan dipandang hina oleh negara-negara luar. Oh, okey Encik. Terima kasih Encik. Kerana memberi saya ruang dan masa untuk saya mewawancara Encik. Tak apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada tugas kali ini, gejala rasuah akan meningkat dan mencemarkan maruah diri negara dan rakyat jika tidak menanganinya. Oleh itu, kita mestilah menjauhkan diri dan membanteras gejala rasuah agar diri tidak akan dipandang hina oleh masyarakat, malah negara akan bertambah maju. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Syamil bin Muhammad Tamizi.